Sama TV2. Baik, kembali bersama-sama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati Nasional 10.2 waktu ini dan 10.30 pagi Alpha 10.2. Kita masih lagi bersama menerusi Alpha 10.2 bersama dengan rakan setugas Alia Jailani dan juga Lela Zain yang telah pun merupakan penerbit kita untuk hari ini. Dan kita bersama dengan tetamu di konti ketika ini untuk Alpha 10.2. Kita ada Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah, penganalisis ekonomi, yang mana hari ini topik yang akan diperkongsikan bersama-sama dengan anda adalah bantuan tambahan SPIM dan juga BEEP usahawan PKS ya. Dan sebelum itu kita nak menyapa Doktor di konti. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Nasional FM hari ini Doktor ya. Dapat jumpa kita ya. Dapat jumpa kita ya. Dah lama orang katakan sebelum COVID kita masih lagi orang kata ke udara di konti di radio dan selepas itu menerusi talian lah ya. Dan hari ini dapat bersua kembali di konti Nasional FM ya. Okey, dan harapan kita agar kita dapat memberi orang kata sesuatu yang cukup istimewa, input yang istimewa hari ini dengan tajuk kita adalah bantuan tambahan SPIM dan juga BEEP usahawan PKS ini ya. Dan kerajaan telah pun meluluskan tambahan sebanyak 100 juta bagi pembiayaan skim pembiayaan informal dan juga mikro SPIM di bawah tabung ekonomi kumpulan usaha niaga ataupun tekun ya. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga turut mengumumkan tambahan sebanyak 30 juta ringgit bagi program peningkatan enterprise Bumiputera ataupun lebih dikenali sebagai BIP ya, BEEP di bawah Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia ataupun menerusi SME Corp ya. Dan SPIM ini ialah skim bagi membantu usahawan informal dan juga mikro untuk memulih dan memulakan semula perniagaan yang terjejas akibat daripada wabak COVID-19 dan juga bencana banjir. Dan ia juga disalurkan menerusi tekun nasional dan sudah tentunya menawarkan nilai pembiayaan sehingga RM10,000 tanpa cas keuntungan dan moratorium selama 12 bulan. Manakala BEEP ataupun BIP pula adalah satu program khusus bertujuan untuk mewujud dan membangunkan PKS Bumiputera yang berdaya saing, berdaya tahan dan dinamik melalui bantuan bersepadu dengan pendekatan bimbingan. Dan itu yang kita nak kongsikan hari ini Doktor ya. Dan sebelum itu mungkin boleh say hi dekat rakan-rakan kita di Facebook kat sini Doktor. Itu kamera Doktor. Dan untuk anda juga boleh tonton menerusi Facebook Live Nasional FM sentiasa di hati dan juga anda boleh ikuti kami menerusi frekuensi di tempat anda. Baik, penerangan yang seberingkas dari saya seketika tadi Doktor. Pada pandangan Doktor sendiri, adakah bantuan tambahan ini sebenarnya relevan memandangkan banyak bantuan di bawah skim lain yang telah diberikan sebelum ini? Silakan Doktor. Okey, kalau nak jawab soalan tu, kita kena tengok senario ekonomi semasa lah. Okey. Kalau kita tengok senario ekonomi semasa, kita tengok daripada global global. Kita dulu 2 tahun ada masalah dengan pandemik COVID-19. Jadi masa tu ekonomi kita agak terjejas. Bukan kita saja tetapi satu dunia. Dan pelbagai bantuan pelbagai bantuan subsidi untuk memastikan, untuk memacu ekonomi kita kembali. Sebabkan apabila kita, sebagai contohnya disebabkan oleh COVID tu kita tak boleh berniaga, tak boleh keluar dan sebagainya, maka ekonomi kita pada waktu tersebut agak perlahan. Tapi dalam konteks kita sekarang ni, ekonomi global kita sekarang ni ada satu lagi isu. Dia bukan sahaja pandemik COVID-19, kita sekarang endemik kan. Tapi ada satu isu iaitu geopolitical issue ni. Contoh Rusia dan juga Ukraine tiba-tiba bercakar pula dia pada waktu ini. Dan apabila dia mempunyai masalah dari segi itu, dia membuat ada dia panggil spillover effect lah. Efek-efek yang lain kepada contohnya kepada harga barang, kepada polisi-polisi dan kepada harga komoditi yang meningkat dan sebagainya kan, dan juga supply terhenti ataupun bukan terhenti, menjadi lebih panjang kan untuk sampai ke satu tempat dan sebagainya. Jadi dia ada dua isu kat sini. Jadi maksudnya
sesebuah kerajaan tu, okey, mana-mana kerajaan pun dia akan mengalami satu dilema tau. Sebab apa? Dia mula-mula mungkin dia telah belanjakan banyak wang untuk membantu COVID-19. Okey. Tapi sekarang ada pula satu lagi, iaitu peperangan ni. Okay, walaupun Malaysia jauh daripada konteks kita dengan di Rusia, di Ukraine tu, tapi tempiasnya masih ada. Seperti yang kita kata tadilah, harga komoditi, harga barangan makanan dan sebagainya tu mungkin akan meningkat. Dan kalau kita tengok dalam konteks ni kan, sebuah kita ni, kalau kita sendirilah kan, kita ada bajet yang terhad. Okey. Apabila kita mempunyai bajet yang terhad ni, kita perlu lihat mana yang lebih prioriti yang kita nak salurkan. Dalam konteks kita sekarang ni kan, pendapat saya dalam, kalau kita tengok dalam sebagai contohnya, jika saya kena pastikan bahawa bajet yang saya keluarkan tu dapat membantu ekonomi saya lah. Okey, contohlah individu ekonomi saya. Sama juga dengan kerajaan. Okey, maka dalam konteks ekonomi global, masalahnya harga barang, harga minyak dan sebagainya, ini terpaksa memikir bagaimanakah caranya untuk meningkatkan ekonomi. Okey, apabila kita dah dapat dua masalah utama tadi tu, pandemik COVID-19 dan juga Rusia dan Ukraine tu, maka kita lihat statistik daripada contohnya kebanyakan negara mengalami inflasi yang sangat-sangat tinggi. Inflasi yang sangat tinggi Sebagai contohnya, kalau kita ambil satu contoh pun, Turki 70%, okey, peningkatan inflasinya 70%. Sebab dia dekat sikit kan, dia dekat sikit dengan situ. Tapi kita ni masih lagi okey. Okey, tapi kalau kita lihat dia inflasi satu, harga naik lah. Okey, harga barang naik. Maksudnya kita tengok dulu, kalau pagi tadi pun ada yang bagi tahu kan, apa ni, beli aiskrim. Siapa DJ tadi dia beli aiskrim pada harga RM2.20, tapi sekarang RM3. Contohlah kan. Dah ada kenaikan. Ada kenaikan. Okey. Tapi dalam konteks ni kan, kita ada macam baca laporan daripada Bank Dunia dan sebagainya. Kita menunjukkan bahawa ada juga satu masalah lain, iaitu kelembapan pertumbuhan ekonomi. Dia maksudnya GDP negara-negara di satu dunia ni, dia tidak berkembang dengan sepatutnya. Okay. Tapi Malaysia okey. Malaysia kalau kita lihat, kalau contohnya kalau kita tengok jangkaan dia mungkin sekarang 3.4% untuk negara-negara membangun dan juga negara-negara ni di 3.4%. Dia jatuh lah. Maksudnya dia berkembang, bukan jatuh, dia berkembang dengan perlahan. Okey. Tapi Malaysia sekarang ni masih lagi 5%. Jadi maksudnya kita lebih tinggi lah. Lebih tinggi. Kalau dari segi konteks global pun, kita masih lebih tinggi. Okay, dari segi pertumbuhan ekonomi. Dan juga inflasi kita pun tak terlalu tinggi macam negara-negara lain. Okay. Tapi walaupun bagaimanapun, kita mesti lihat bahawa dalam konteks dunia ni, semua negara ada problem. Ya, betul. Semua negara problem. Seperti mana yang dikongsikan tadi. Jadi apabila balik-balik kepada bajet tu, kita nak salurkan tu supaya ekonomi kita terus berkembang. Okay, supaya tak perlahan lah. Jadi kalau dalam konteks ni, saya rasa memang sangat baguslah dalam konteks ni. Bagaimana wang tersebut, walaupun kita cakap dah banyak kan, dah banyak bagi kan, tapi kenapa nak bagi kepada micro enterprise ni ataupun yang informal ni, kenapa? Agak-agak kenapa? Kan? Sebab kita nak tengok bagaimana wang itu mengalir dan juga kebanyakan usahawan ni dia akan menjana ekonomi. Ya, betul. Kan? Jadi bila usahawan-usahawan kecil ataupun SME ni mendapat bantuan dari sini, manfaat dari sini, maka maksudnya mereka akan menjana ekonomi. Jadi ekonomi kita ni akan terus dipacu. Akan terus dipacu. Akan terus berkembang. Sebab apa kita tengok satu dunia ekonomi dia panggil deceleration. So slow. So apabila kalau ekonomi kita berkembang perlahan, lepas tu pada waktu yang sama inflasi tinggi, ada kemungkinan dia akan dipanggil stagflasi. Stagflation lah. Stagflation tu. Maksudnya dua-dua berlaku. Inflasi pun berlaku, ekonomi pun berkembang dengan perlahan. Stagflation. Jadi kita kalau masa sekarang ni kita cantik lah nampak kita punya data tu agak baik lah berbanding dengan negara-negara lain. Sebagai contohnya GDP kita untuk kuartal yang suku kedua ni dalam 5% kan, 5% sama dengan Indonesia, tapi berbanding dengan Singapura hanya 3.4%. Jadi dalam konteks ni saya rasa dia
akan timbul isu mana kita nak salurkan ni supaya ekonomi kita ni terus berkembang. Okey. Sebab dah ada nampak dah macam masalah-masalah di tempat-tempat lain macam itulah. Dan kita juga nak tahu sebenarnya juga doktor seperti mana yang dikongsikan oleh doktor tadi, senario ini adalah senario ekonomi semasa yang mana ia memberi kesan kepada satu dunia, dan skim pembiayaan informal mikro ini ataupun SPIM ini adalah skim yang menawarkan pembiayaan pada kadar keuntungan 0% beserta dengan moratorium selama 12 bulan dengan keutamaan diberi kepada peniaga sektor informal dan juga mikro. Dan apakah sebenarnya kaedah ini doktor? Kaedah bantuan ini berkesan untuk jangka masa panjang kepada usahawan kecil ini. Itu yang kita nak tahu juga. Okey, kalau dalam kalau 0% ni saya tak pastilah sama ada 0% ni selama-lamanya ke ataupun ada tempohnya. Grace period. Maksudnya kalau moratorium tu sama ada dia tak perlu bayar. Maksudnya kalau kita kita panggil grace period. Okey, grace period, tapi itu untuk pembiayaan yang sebelum COVID dan sebagainya kita panggil grace period lah. Maksudnya dalam setahun tu tak perlu bayar kan, ataupun maksudnya dalam setahun tu mungkin 0%, tapi selepasnya ada peratusannya. Tapi dalam konteks ni kalau kita lihat mekanisme ni memang sangat-sangat membantulah. Memang sangat membantu. Sebab apa? Kalau dia baru dapat dan cuba, kalau contohlah kita lihat kalau syarikat pemula lah, ataupun usahawan pemula, newbies ni, usahawan yang baru. Jadi mereka memerlukan sebagai contohnya macam dia panggil grace period lah, masa waktu bertenang lah ada, sebab nak mulakan perniagaan. Belum tentu kita mulakan perniagaan tu akan terus dapat jualan yang tinggi dan sebagainya kan. Jadi dalam konteks ni memang sangat baik untuk usahawan-usahawan, terutama usahawan kecil ni yang baru nak menapak, ataupun usahawan kecil yang dah sedia ada tapi dia dah nak tak kembali pulih daripada COVID-19 dulu kan. Jadi dia memerlukan masa sedikit lah. Masa tu kalau dia bagi setahun tu agak sesuai lah. Sebab sekarang ni memang kita lihat bahawa ekonomi masih lagi dalam faksa untuk membangun, memulih. Jadi ianya akan memberikan kelegaan kepada mereka ni, kepada usahawan-usahawan kecil. Sebab kalau kita lihat usahawan kecil, kalau yang mikro ni kita tengok dia orang ni macam ada yang buka kedai yang kecil dan sebagainya kan. Dia bukan yang kata memang kecil lah. Informal. Jadi kadang-kadang tu ada buka gerai dan sebagainya lah. Macam tu. Okey, baik, kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini doktor Kita akan berhenti rehat dulu seketika. Kita berhibur dulu dengan lagu ini daripada Farah untuk anda bagaikan putri, dan selepas ini akan kembali bersama Musik Alpha 102 yang mana hari ini diterbitkan oleh AJ Alia Jailani. Terus setia bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati.
Lagu daripada Farah baru saja berlalu menghibur anda dengan Bagaikan Puteri. 10.46 pagi ketika ini Alfa 12 masih lagi menemui anda sehingga ke pukul 11 pagi nanti insya-Allah, dan kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah, penganalisis ekonomi, dan berkongsi hari ini berkenaan dengan bantuan tambahan SPIM dan juga BEEP usahawan PKS ya. Dan tadi telah pun dikongsikan oleh doktor sendiri tentang pelbagai bantuan dan subsidi untuk pacu ekonomi kita kembali pulih, dan juga ini berkenaan dengan antara pakej bantuan program peningkatan enterprise Bumi Putra BIP ini di bawah Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia SME Corp ialah pembiayaan aplikasi dalam talian seperti e-dagang, e-pembayaran dan juga aplikasi ICT untuk usahawan PKS yang layak. Dan apakah sebenarnya impaknya doktor kepada ekonomi negara untuk jangka masa panjang juga ni? Okey, kalau kita tengok masanya dulu kita dah dibagi kan. Goreng pisang habis sekejap je kan. Betul tak? Dan ni kena bagi lagi. Okey, maksudnya kalau kita lihat dalam digital ekonomi ni, okey, dia ada satu dia panggil way forward lah. Maksudnya nak atau tak nak kan, kita memang akan bergerak ke arah digitalisasi, IR 4.0 dan sebagainya lah. Yang rasanya ini semua orang dah faham kan bahawa keperluan kita ni untuk berubah dia. Contohnya kalau dulu kalau peniaga ni dia jual dekat kedai ni saja dan sebagainya kan. Tapi sekarang ni dia dah kena ada dua-dua dah. Sekurang-kurangnya dia ada juga dia punya transformation dia ataupun dia punya pengubahan dia ataupun dia panggil transform lah kepada brick and mortar ni kepada juga digitalisasi. So dia adalah e-commerce dan sebagainya untuk orang boleh order, beli daripada mereka, dan dia punya pasaran tu kalau betul-betul difikirkan bagaimana cara nak menghantar dan sebagainya, boleh kepada lebih luas lagi. Bukan hanya di lokal saja tapi juga luar negara. Jadi dalam konteks ni kan, bagi saya lah dia sangat baik lah untuk mana-mana syarikat ataupun usahawan ni cuba untuk menceburi bidang aplikasi apa dipanggil e-dagang, e-pembayaran ni yang menggunakan ICT. Memang agak sukar lah kalau sebagai contohnya lah, kalau yang usahawan tu yang dah lama sikit kan, dia mungkin akan mengambil macam mana nak buat, macam mana Facebook ni, macam mana nak jual kat Instagram, macam mana nak jual kat TikTok ke apa semua kan, dia akan mengalami satu macam dilema lah. Maksudnya macam mana nak buat kan, sebab bukannya mungkin generasi dia bukan menggunakan. Tapi apa-apa pun generasi muda sekarang ni memang menggunakan benda macam tu. Jadi keperluan untuk kita tu berubah ataupun ada juga digitalisasi, maksudnya ada yang fizikal dan juga ada yang digital untuk memastikan masih lagi relevan. Jadi kalau ikutkan ni, kalau 30 juta tu sekejap je lah kot. Dan contohnya macam saya mengajar subjek keusahawanan pada tahun ni untuk pelajar-pelajar Fakulti Bahasa dan Utama lah. Dan projek mereka semuanya ialah untuk buat bisnes digital. Kebanyakannya memang semua. Saya wajibkan semua buat digitalisasi. Maksudnya dia kena jual. Ada yang jual kerepek tapi jual kerepek di dalam atas talian. So contohnya macam itulah. Jadi dalam konteks ni kan kita lihat bahawa dunia sedang mengalami perubahan paradigma. Jadi kita perlu memastikan bahawa usahawan-usahawan kita ni bersedialah dalam konteks ni. Perlu untuk bersedia, dan orang kata perlu untuk melangkah dengan lebih jauh, dan mereka ini sebenarnya perlu untuk belajar lah itu yang penting sebenarnya untuk kita menjadi usahawan yang berjaya pada zaman sekarang ini. Dan sudah tentunya juga doktor pelbagai bantuan diberi untuk usahawan PKS dan juga mikro, membantu mereka sebenarnya memulih dan memulakan semula perniagaan yang mungkin juga ada terjejas akibat daripada wabak COVID-19, walaupun kita masih lagi ke arah fasa endemik dan juga bencana banjir yang sering berlaku sebenarnya kalau diikutkan. Dan apakah sebenarnya saranan doktor kepada para usahawan ini supaya mereka ini sebenarnya belajar daripada pelbagai musibah yang telah pun orang kata berlaku dan dalam mereka ini untuk menyimpan dana kecemasan
kecemasan ataupun orang kata backup plan perniagaan mereka sekiranya ada lagi berlaku kejadian yang tidak diingini ini. Sebab pun kita pun baru-baru ini pun juga dikejutkan oleh orang kata Menteri Kesihatan ada memberitahu mungkin 2-3 bulan lagi akan muncul pula wabak virus COVID-19 yang lain yang berbeza dan juga kita pun tidak tahu sebabnya sekarang ini pun juga seperti mana hujung tahun yang lalu musibah ataupun bencana banjir yang berlaku di negeri Selangor dan ini orang kata memerancatkan, mengejutkan kita dan orang kata ini adalah kejadian yang tidak diduga. Dan bagaimana sebenarnya untuk dana kecemasan dan juga backup plan ini bagi usahawan sendiri? Okey, yang ini sebenarnya dia sama je untuk usahawan ke, untuk individu ke, kita mesti ada buat perancangan, perancangan kewangan lah. Tapi kalau dalam konteks usahawan ni, dia mempunyai perancangan kewangan dia agak lebih detail lagi. Sebab dia akan melibatkan ramai orang. Sebagai seorang usahawan, kita ada pekerja, kita ada supplier, kita pembekal, kita ada macam-macam orang yang bergantung kepada usahawan tersebut. Jadi dia kat sini kan memang sangat-sangat penting lah untuk membuat perancangan. Dan kalau kita lihat juga dia pengetahuan tentang kewangan tu sangat-sangat perlu ada kepada seorang usahawan. Kalau kita lihat dalam contoh dalam Quran dalam Quran pun ada bagi tahu tentang contoh surah Nabi Yusuf dulu bagaimana Nabi Yusuf dulu sebelum dia kan dia penjara dan apa difitnahkan oleh Zulaikha dan sebagainya. Lepas tu dia dapat menjadi seorang dia panggil menteri kewangan negara Mesir pada waktu. Pada waktu dia mentafsirkan mimpi raja Mesir tersebut, dia kata ada 7 tahun, ada 7 sapi makan yang kurus makan yang gemuk dan sebagainya kan. Dia ditafsirkan mimpi tersebut dan dia kata ada 7 tahun nanti akan ekonomi baik. Lepas tu akan muncul 7 tahun ekonomi tidak berapa baik, kemarau. Lepas tu ada 2 tahun nanti ekonomi akan pulih balik lah, macam tu lah. Kalau kita lihat pengajaran daripada surah Yusuf tu bahawa 7 tahun, masa 7 tahun ekonomi baik tu, Nabi Yusuf kata segala tuaian yang kita dapat tu makan sikit, lebih ni simpan. So maksudnya dalam Quran pun dah ada bagi tahu. Dah dia suruh kita makan apa yang kita perlu, tapi lepas tu kita simpan. Dan kita lihat juga dia suruh simpan tu di benih tu dia suruh simpan dengan ranting sekali. Itu mungkin teknologi lah. Supaya benih ataupun ranting tu dapat berbuah. Bukan berbuah, dia dapat tahan lama. Okey, dapat bertahan lama. Dapat tahan lama. So maksudnya kalau dia dah keluar, dia dah leraikan daripada ranting tu, mungkin dia tak tahan lama lah. Okey. So dalam konteks ni maksudnya pada waktu tersebut bila ekonomi baik tu, kita kena menabung. Bila ekonomi tak baik tu, barulah kita kena gunakan apa yang kita tabung tu. Sebab tu pada waktu tersebut, walaupun ekonomi masa tu kemarau masa tu musim kemarau, tetapi negara-negara sekitar Mesir tu, ni dalam Quran tu kan, dia negara lain tu, state-state lain tu kena pergi untuk dapatkan bantuan makanan di sana. Sebab dia punya bekalan makanan dia, simpanan makanan dia tinggi. Tapi dalam konteks Malaysia saya rasa kita kena suarakan juga bahawa kita punya bekalan makanan kita ni lah pengimport. Kita pengimport bersih. Jadi kita kena pastikan juga macam mana kita nak pastikan kita punya jaminan makanan kita ni adalah mencukupi untuk rakyat kita sendiri. Dalam konteks itu kita jadi perlu untuk kita orang kata ada perancangan lah. Tapi dalam konteks tadi soalan tadi tu kan, nak kena buat apa kan? Kita kena menabung lah kan. Maksudnya bila masa time baik, masa time ekonomi baik, kita jangan lupa diri. So maksudnya ada dapat masa time ekonomi baik tu kita dapat pendapatan tu, ada sebahagiannya disimpan. Untuk masa apa ekonomi dia akan ada naik turun kan. Nama lagi ekonomi ada, pasti akan ada. Ada. Itu memang kitaran ekonomi namanya. Jadi kita kena bersedia pada waktu ekonomi baik, jangan kita maksudnya lupa diri. Kan. So habis kita belanjakan semua ataupun kita belanja melebihi daripada pendapatan kita. Saya ini maksudnya bukannya untuk, ini nasihat untuk saya lah. Kan, semua jugalah. Untuk saya lah utamanya kan, supaya nanti kan cakap je boleh. It's not easy bukan senang untuk buat, tapi memang betul lah, macam itulah cara dia. Okey, baik. Dan kesimpulan daripada perbincangan kita hari ini, Doktor, mungkin boleh dikongsikan untuk rakan pendengar kita. Okey, kalau dalam konteks ni, macam contohnya kalau saya lihat dari segi makronya, bagaimana agak sukar pada waktu-waktu sukar ni lah ekonomi globalnya, dengan adanya Rusia
Rusia dan Ukraine berperangnya, dan kita pun menerima dia punya tempias-tempiasnya dan sebagainya. Dan tapi maksudnya ekonomi kita masih lebih baik berbanding dengan negara-negara yang lain. Okey, dan juga apabila berlakunya tu untuk sesuatu kerajaan, dia mesti nak fikir mana dia nak salurkan bajet dia tu. Jadi kalau dalam konteks ni usahawan dapat ni, saya rasa memang sangat-sangat baguslah. Dan perlu direbut dan ambil peluang kepada mana-mana usahawan mikro ataupun informal ataupun SME ni, okey, untuk melihat apa yang patut dibuat untuk membayar operasi, okey, ataupun untuk meningkatkan, mengembangkan perniagaan dan sebagainya lah. Jadi saya rasa pada waktu-waktu begini, kita kalau dah bagus tu, ekonomi kita baik, kita perlu juga membuat tabungan untuk masa contoh kecemasan dan sebagainya. Betul, kecemasan itu yang penting sebenarnya. Buat tabungan, tapi ada orang kata perlu ke dalam masa sekarang ni, doktor, untuk kita juga menyimpan makanan? Macam mana tu? Menyimpan ada sekarang kalau yang kita, ambil peluang. Kalau kita individu tak simpan makanan, saya rasa tak berapa sesuai. Ada yang katakan sekarang kan, kita kena berjimat, kena simpan, kena buat stok makan. Tak. Yang apa kita nak buat stok makan ni, maksudnya bukannya kita sendiri simpan. Maksudnya kalau boleh lah. Contohnya satu entiti, tak kira lah daripada kerajaan ke, syarikat ke, dia berfikir bagaimana untuk membuat produksi makanan. Contoh kita import apa? Daging. 80% kita import daging. So macam mana kita nak tampung 80% tu? Ataupun kita ayam ke apa dan sebagainya. So maksudnya biar kita punya supply and demand tu, sentiasa ada. Penawaran kita dan juga permintaan tu boleh kita ni. Dan ini akan mengurangkan inflasi. Sebab apa? Kalau kita supply kita besar, maka harganya tak akan naik. Sebab kita ada supply yang baik. Kan? Supply maksudnya penawaran, maksudnya produksi kita banyak. Kan kita contohnya kita ada daging. Daging yang mencukupi untuk seluruh rakyat kita. Jadi harga tersebut dia tak akanlah mahal sangat. Betul tak? Betul. Tapi kalau kita tak ada, kan? Itu yang sukarnya, kan? Okey, dan sekarang sebab ada orang kata sekarang kan kita kena simpan makanan, kena buat stok makan macam-macam lah kan. Orang kata yang berlega-lega di fikiran rakyat. Individu tak perlulah. Tak perlu. Individu tak perlu. Yang pentingnya maksudnya jaminan makanan tu adalah satu entiti yang boleh menyimpan lah. Maksudnya kalau kita individu, berapa lama je kita boleh simpan? Betul. Kalau duduk kat rumah tak habis. Lepas tu nak kena bina berapa gerobak lagi kan untuk simpan makanan. Okey, doktor. Baik, terima kasih banyak-banyak doktor atas perkongsian yang cukup istimewa hari ini, dan insya-Allah ada peluang kita boleh bersua lagi nanti doktor ya. Okey, cepat sangat masa berlalu rasanya kan. Baik, terima kasih. Macam sekejap je. Okey, dan terima kasih juga untuk anda yang menonton menerusi Facebook. Terima kasih banyak-banyak, dan juga untuk anda yang mendengar kami menerusi frekuensi di tempat anda. Dan demikian telah pun sama-sama kita ikuti Alpha 102 oleh Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah, penganalisis ekonomi. InsyaAllah ada ruang dan peluang kita boleh bersama-sama lagi doktor. Terima kasih banyak-banyak doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan untuk anda jangan lupa 11 pagi nanti kita ada Dunia 11 pagi, dan selepas itu kita akan kembali bersama untuk jam yang kedua. Tentunya menerusi Nasional 10.2. Lagu-lagu terbaik 80-an, 90-an akan terus diperdengarkan untuk anda. Dan selepas itu jangan lupa juga kita ada eksklusif hari ini bermula pada pukul 12 tengah hari nanti. Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.